mungkin kita dapat daripada sini ialah tonton video tentang struktur matahari dengan mengimbas kod QR ini. Alright, kita boleh lihat matahari mengandungi beberapa lapisan dan juga bahagian-bahagian ya. Ini dipanggil fotosfera. Bahagian luar sekali ni apa panggil? Kromosfera. Nampak ni ya, bahagian luar ni dia panggil kromosfera. Saya tengok pun takut. Oh, sangat panas, betul tak? Okey, dalam panas tak awak rasa? Lagi panas lah. Okey, layer yang kedua ni apa? Fotosfera. Yang ketiga, nampak macam zon radiasi. Oh, ini ya, bahagian dalam sekali ni ya. Dia punya panas dia ni nuklear. Yang saya tahu permukaan letusan di permukaan matahari ya. Lebih kurang sama dengan letusan tenaga nuklear. Oh lama, ini bukan api lagi. Ini panas lain ya. So boleh jadi ya di ini untuk yang kita katakan untuk orang yang beragama Islam kan. Ini api neraka ni. Api neraka ni bukan api yang awak duduk masak-masak kat dapur tu, bukan. Ini api nuklear. Lagi panas lagi agaknya. Sebab tu dia kata api ni warna hitam. Yes, correct. Saya percaya ya. Api tu berwarna hitam. Ada. Okay. Alright, ini adalah struktur, suhu, waktu boleh dilihat. Semua saya dah bincang silap pada minggu lepas. Fenomena yang berlaku di permukaan matahari. Okey, awak boleh lihat tumpuk matahari. Tak menarik sebab tak ada warna. Black and white. Kawasan gelap yang kelihatan pada permukaan matahari dinamakan fotosfera. Kerana suhunya yang lebih rendah. Bahagian atas permukaan matahari ada lagi yang dikatakan suhu lebih rendah. Tapi tak serendah yang difikirkan. Lagi tinggi daripada api yang ada di dunia ni. Api dekat dapur tu kan. Ini suhu ni walaupun dikatakan rendah tapi lagi panas. Okey, selain daripada tu, dipanggil semarak suria. Semarak suria ataupun namanya ialah prominent. Pusaran gas panas yang besar dan mengunjur keluar daripada permukaan matahari. Ini macam letusan ya. Letusan dan pusar-pusar macam tu, dia berpusing. Okey, pusaran gas yang panas. Okey, berupaya melemparkan jasad dari matahari ke angkasa lepas pada kelajuan melebihi 1000 km per saat. Dalam satu saat 1000 km. Awak bayangkan ya, berapa kilometer dia boleh pergi. Kan? Katalah dia boleh gerak dalam masa 1 minit. Satu saat ada 60 minit. 60,000 kilometer dia boleh pergi. Contoh kan. Kalau dia boleh pergi dalam masa 1 saat tu. Okay. Alright. So seterusnya, nyalaan suria. Terdiri daripada gas bercas yang meletus dengan kuat dan kerap berlaku berdekatan tumpuk matahari. Terdiri daripada gas bercas yang meletus dengan kuat dan kerap berlaku berdekatan tumpuk matahari. So ada gas gas yang bercas. Ada gas yang meletus dengan kuat dan kerap berlaku berdekatan tumpuk matahari. Ini tumpuk matahari ni. Dia berwarna hitam. Okay, gelap kawasan dia. Okay, so kita itu nyalaan suria, gas Semarak suria pun gas juga, ya Allah. Teruknya. Cuba bayangkan kalaulah saya rasa lebih kurang lah ni. Raka agaknya. Lebih kurang macam ni lah tu. Okay, lentingan jisim corona. Terdiri daripada letusan angin suria, plasma dan zarah gas bermagnet yang keluar
pada kelajuan tinggi ke angkasa lepas. Okay, this is not the place for you to live lah. Betul tak? Bukan tempat untuk kamu tinggal di sini. Okay, terdiri pada letusan angin suria. Oh, ada angin. Plasma dan zarah gas bermagnet. Oh, yo. Okay. Angin suria. Apa itu angin suria? Terdiri daripada zarah dalam plasma seperti elektron, dan proton dan zarah alfa yang bertenaga tinggi dan bergerak laju serta membawa bersama medan magnet antara planet. Okey, dia adalah zarah dalam plasma seperti elektron, proton dan zarah alfa yang bertenaga tinggi, bergerak laju dan membawa bersama medan magnet antara planet. So maknanya dia ada, ya, dia membentuk medan magnet ya. Okey. So di sini, apakah fenomena matahari yang berlaku pada permukaan matahari? Apakah fenomena yang berlaku pada permukaan matahari yang menghasilkan peragaan cahaya yang mempersonakan di langit? Apa jawapan kamu? Oh, fenomena yang berlaku pada permukaan matahari yang menghasilkan peragaan cahaya yang mempersonakan di langit. Saya tak silap ni ada ya, kalau awak cerita pasal peragaan cahaya yang mempersonakan di langit ni, boleh jadi boleh jadi pelangi, betul tak? Pelangi. Okay, alright. Okay, so di sini adalah sambungan di sini. Kita tengok rajah ini ya. Lagi pada bab yang ke-9. Magnetosfera bumi dan kepentingannya. Magnetos, apa macam magnet ya? Maknanya persekitaran bumi tu dia ada medan magnet dan kepentingannya. So awak tengok ini bumi. Ini dipanggil magnetosfera, angin suria. Okey, magnetosfera ya. Ada lapisan dia ya. Okey. Satu ruang yang mengelilingi bumi di mana medan magnet dalam magnetosfera. Bumi adalah gabungan antara medan magnet bumi dengan medan magnet dalam ruangan di angkasa lepas. Ya. Okay, so kita tahu kan. Okay, di persekitaran kawasan luar bumi kan dia ada medan magnet bumi. Dan juga medan magnet dalam ruang angkasa lepas. Saya rasa kita dah belajar hari tu pasal keradioaktifan kan. Bagaimana pilot ataupun juruterbang tidak boleh berada di luar daripada kawasan bumi dalam jangka masa yang lama. Tu kan dia kan yang hari tu disebut pasal mengion, betul tak? Mengion. Ni ada pula ni ya. Magnet. Okay, magnetosfera itu medan magnet yang berada di persekitaran bumi. Okey, pembentukan magnetosfera bumi terbentuk disebabkan oleh interaksi antara magnet yang dibawa oleh angin suria dengan magnet bumi. Okey, cuba kita tengok gambar rajah ni. Ini angin suria. Angin suria tu maksudnya angin daripada kawasan sekeliling matahari tu kan. Okay, dia akan ditiup ke bahagian persekitaran atmosfera bumi. Ni ada magnet dia kat sini lah. Okay, kepentingan magnetosfera bumi adalah nombor 1, berfungsi untuk melindungi hidupan di bumi daripada kesan buruk yang disebabkan oleh zarah yang berbahaya daripada matahari seperti angin suria. Jadi medan magnet yang mengelilingi bumi melindungi bumi daripada terkena secara
terus menerus angin suria tu. Maksudnya ini macam dia menahan lah. Okay, magnet tu dia menahan angin suria tu daripada masuk ke kawasan atmosfera bumi. Yang kedua, dia menghalang zarah bercas seperti elektron, proton dan zarah alfa dalam angin suria daripada sampai ke bumi. Memanglah bila dia menghalang, dia melindungi hidupan yang ada di bumi. Pokok, hidupan-hidupan, binatang, manusia dan sebagainya. Selain daripada itu, dia mengurangkan tekanan tambahan yang dikenakan oleh fenomena angin suria terhadap tekanan atmosfera bumi yang normal. Masih lagi melindungi bumi daripada angin suria. Magnet, kawasan magnet di sekitar bumi tu, atmosfera atau dia panggil magnetosfera di persekitaran bumi menahan angin suria daripada memberi kesan yang buruk kepada bumi. Mengurangkan tekanan tambahan. Okey, apakah yang berlaku jika zarah bercas yang berlebihan seperti elektron, proton dan zarah alfa dalam angin suria sampai ke bumi? Apa akan jadi? Siapa nak jawab? Okey, ada orang suka jawab tak? Okey, ada lebih kurang 13. Boleh type jawapan anda. Siapa nak jawab, boleh type. Okey, kita tunggu type jawapan. Apa akan berlaku sekiranya zarah bercas yang berlebihan dari seperti elektron, proton dan zarah alfa dalam angin suria sampai ke bumi? Salah satu ialah tadi kita kata melindungi hidupan liar kan. So maknanya benda-benda tu akan terkena kepada hidupan yang ada di bumi. Maknanya nanti bumi tak ada benda hidup. Betul tak? Manusia tak boleh hidup, pokok-pokok tak boleh hidup sebab kesan daripada elektron, proton dan zarah alfa. Okay, tadi dia kata apa tadi? Zarah ini mengandungi apa? Cuba tengok tadi ya. Mempunyai, okay, kita tengok sini. Itu kat sini ya. Elektron, zarah dalam plasma seperti elektron, proton dan zarah alfa bertenaga tinggi dan bergerak laju dan membawa bersama medan magnet antara planet. Okay, so mereka adalah bertenaga tinggi. So mungkin kat situ mereka boleh merosakkan hidupan-hidupan yang ada di bumi. Okay, kita tengok pula di sini definisi cuaca angkasa lepas. Cuaca angkasa lepas ditakrifkan ataupun didefinisikan sebagai fenomena yang berlaku di permukaan bumi seperti lentingan jisim korona. Cuaca angkasa lepas adalah fenomena yang berlaku di permukaan matahari. Seperti lentingan jisim korona, nyalaan suria, semarak suria dan tumpuk matahari. Kalau ini di permukaan matahari ya, kita boleh lihat cuaca angkasa lepas. Dia berada di kawasan permukaan matahari dan juga di angkasa lepas. Okey, cuaca di angkasa lepas adalah seperti angin suria, ribut pancaran suria dan ribut geomagnet. So maknanya atmosfera angkasa lepas ni banyak terkesan daripada wujudnya matahari tadilah. Okey, kalau tak ada matahari tak adalah benda-benda tu. Kan? Sebab matahari ni memberi tenaga, dia diperlukan ya sebab dia memberi tenaga kepada especially kepada bumi sebenarnya matahari. Bulan sebenarnya mendapat cahaya daripada matahari. Okey, di angkasa lepas seperti angin suria, ribut pancaran suria dan ribut yang okey, maknanya di bahagian atmosfera angkasa lepas mereka juga mengalami cuaca angkasa lepas ya. Okey, ada dua. Satu di permukaan matahari, yang kedua di bahagian angkasa lepas. Okey.
Di sini dia ada tulis sini ya, dia ada tunjuk, ni adalah lentingan jisim corona. Consider as cuaca jugalah ni di bahagian permukaan. Ribut pancaran suria. Ribut pancaran suria berada di bahagian atmosfera angkasa lepas. Tompok matahari memang ada kat situ. Magnetosfera bumi. Ini bumi, dia ada magnet dikelilingi oleh atmosfera magnet yang menjaga bumi. Okey, kita pergi kepada di sini. Kesan cuaca angkasa lepas terhadap bumi. Yang pertama adalah apa? Gangguan sistem navigasi. Gangguan sistem navigasi. Ini navigasi ni benda-benda yang bergerak lah di udara kan. Benda-benda yang bergerak di udara. Mungkin juga, sini gangguan telekomunikasi. Kan kita berkomunikasi, berhubung menggunakan wave, betul tak? Gelombang. Okay, gelombang. So kalau berlaku cuaca yang disebutkan tadi di permukaan matahari ataupun di angkasa lepas, dia akan mengganggu atmosfera di bahagian di sekitar muka bumi lah. Okey, gangguan sistem navigasi, gangguan kuasa elektrik, boleh jadi gangguan kuasa elektrik, mungkin terpadam sekejap kan, kita tak tahu kenapa tak. Okey, gangguan telekomunikasi, untuk berkomunikasi kita perlu menggunakan gelombang ya, gelombang yang ada, gelombang komunikasi yang ada di udara. Tetapi itu gelombang tu kita panggil wireless, tanpa wire. Tapi untuk wire, okay, dia orang guna kabel. Dia guna kabel bawah laut. Okay. Itu kalau gempa bumi berlaku. Tapi kalau gangguan cuaca atmosfera, saya rasa yang kabel tu tidak terganggu. Gempa bumi je. Gempa bumi yang ada di bumi lah. Okay, akan mengganggu talian kabel yang disebut sebagai apa dia panggil saya tak ingat dah. Dia guna cahaya kabel tu dia halus sangat. Dia ada satu saluran halus sehalus rambut dan daripada saluran yang halus tadi dia akan pancarkan cahaya. Dia adalah gerakan cahaya dalam kabel. Saya tak ingat dah apa nama dah kabel tu. Okey, kabel yang daripada pergerakan cahaya. Okey, menjejaskan kesihatan manusia. For sure lah impact yang memang nyata ialah akan menjejaskan kesihatan manusia sekiranya terkena apa tu dipanggil tadi, apa, suria tadi kan, angin suria tadi. Mana tahu ada yang tak tapi saya rasa for sure lah memang bumi kita tu dikawal ataupun dilindungi oleh magnet atmosfera tadi. Tetapi ada berlaku jugalah dari segi gangguan cuaca di angkasa lepas ini akan memberi gangguan pada sistem navigasi, kuasa elektrik, gangguan telekomunikasi dan juga kesihatan manusia. Okey, berikan 2 fenomena berlaku di angkasa lepas yang mempengaruhi cuaca angkasa lepas. Fenomena yang berlaku. Tadi letusan tadi kan, letusan. Dan banyak lagi tadi yang disebut. Saya rasa cuba tengok di sini kan. Inilah. Okey, saya rasa dekat sini lah yang ni ni. Ini fenomena tadi. Pusaran gas panas, nyalaan suria, lentingan jisim corona, dan juga angin suria. Itu untuk menjawab jawapan soalan tadi. 2 fenomena yang berlaku di angkasa lepas yang mempengaruhi cuaca angkasa lepas. Apakah kepentingan data cuaca angkasa lepas? Apakah kepentingan mendapatkan data untuk cuaca angkasa lepas? Apa jawapan kamu? Apa kepentingan dia? Kenapa kita perlu dapatkan data tentang
apa yang berlaku di kawasan atmosfera kita untuk memudahkan kita mengambil apa dia? Awak sambung ayat saya. Untuk memudahkan kita untuk mengambil tindakan keselamatan. Okey, kalau tahu perkara-perkara ini akan berlaku di sesuatu kawasan, contohnya gangguan telekomunikasi dan sebagainya, mungkin dari segi data ni perlu untuk mereka buat apa dia? Data ini perlu untuk mereka buat saya nak guna perkataan apa dan saya tengah fikir ni. Apa dia? Pelajar boleh fikir macam mana? Kalau cuaca angkasa ada kaitan dengan apa? Untuk tahu cuaca kat bumi tak? Iyalah. Maknanya para saintis kan, mereka akan mencipta alat untuk nak detect, untuk mengenal pasti apa dia yang berlaku di persekitaran bumi, dan dia juga boleh kesan apa yang berlaku di kawasan luar daripada bumi kan, cuaca di bahagian luar atmosfera tu. Kalau dia dapat data tu, dia boleh gunakan untuk macam mana? Mungkin kalau kapal terbang contoh kan, kalau kapal terbang sepatutnya terbang di satu kawasan tu, kalau dia dah dapat data yang awal, dia boleh mengelakkan, betul tak? Mengelakkan kapal terbang daripada melalui kawasan-kawasan yang tertentu. Contoh, itu contoh. Kalau telekomunikasi pula, mereka mungkin boleh, kalau mereka dapat tahu awal, mereka boleh apa? Menggunakan telekomunikasi dalam bentuk lain kan? Tengok boleh ya? Data tu apa? Oh, data tu maklumat. Data itu adalah maklumat. Sebab tu saya kata untuk mendapatkan maklumat tu mereka perlu ada satu alat yang dicipta yang canggih lah. Dia boleh kesan apa yang berlaku di kawasan luar atmosfera bumi. So dari sini kalau mereka tahu lebih awal, mereka akan dapat mengambil langkah-langkah keselamatan. Contohnya seperti kapal terbang yang terbang di udara. Okey, dia mungkin boleh ambil langkah keselamatan, dan juga mungkin akan berlaku, kita kata apa ya, disaster ni, kerosakan di bahagian bumi sekiranya terlepaslah kita kata ya, zarah daripada yang suria tadi kan, angin suria tadi kata terlepas masuk kat bumi contoh lah kan. So kita boleh detect dengan awal, so kita boleh buat sesuatu lah supaya penduduk-penduduk di situ mengambil langkah-langkah keselamatan dan sebagainya. Itu untuk manusia, untuk navigasi, untuk macam kapal terbang, helikopter, mungkin pergerakan di atas muka bumi juga. Okey, kuasa elektrik. Mungkin dia juga mengganggu kuasa elektrik. Kan awak tengok contoh kan kalau dalam cerita alien ke apa kan. Benda-benda asing yang berada di luar angkasa lepas kan. So dia akan mengganggu elektrik. Elektrik akan jadi apa? Glitch kan. Lepas tu padam. Lepas tu on balik. Padam balik. Mungkin dia boleh kuasa elektrik tu dia apa tu? Kesan-kesan ini ataupun cuaca yang ada di atmosfera boleh memberi kesan kepada kuasa elektrik. Okay, boleh ya? Boleh faham ya? Okay, so kita tengok lagi, ada lagi tak? Pukul apa sekarang jam? 9.30, kita habis 9.45 ya. Banyak lagi kita boleh bincangkan. Alright, so kita tengok di sini. Perkembangan dalam astronomi. Okay, kalau awak belajar tentang astronomi, sarjana Islam banyaklah, bijak pandai dalam bidang astronomi. Dia pandai tengok bintang, dia boleh gunakan bintang sebagai penunjuk arah, betul tak? Dan juga kehadiran benda-benda yang tertentu di kawasan atmosfera, contohnya bulan,
okay, bintang dan sebagainya, bulan especially lah. Okay, dia boleh mengenal pasti waktu untuk contoh kan, kalau kita orang Islam kita banyak guna petunjuk daripada bulan untuk menunjukkan tarikh untuk puasa, tarikh untuk hari raya dan sebagainya. Orang Islam banyak guna astronomi ya. Dan astronomi yang terkemuka adalah kebanyakannya daripada sarjana Islam ya sebelum ini pada beberapa tahun, ratus tahun yang lepas. Ahli astronomi yang membina model geocentric dengan bumi berada pada pusat sistem suria. Okey, ahli astronomi yang membina model geocentric dengan bumi berada pada pusat sistem suria. So, kalau awak tengok di sini. Okey. Ini matahari. Dan daripada matahari ni akan ada planet-planet yang berdekatan dan semakin lama semakin jauh daripada bumi. Geo bermaksud bumi, centric bermaksud berpusat. Okey, maknanya di sini adalah sistem suria. So daripada matahari ada wujudnya planet-planet, okey, yang mengelilingi matahari. So di sini ini adalah pendapat Ptolemy ya, pendapat mereka, and then di sini adalah Copernicus. Copernicus adalah ahli astronomi yang membina model heliocentric dengan matahari berada pada pusat suria. Saya tengok yang ni lebih mudah faham this one daripada yang pertama. Helio bermaksud matahari dan centric bermaksud berpusat. So berpusat pada matahari. So yang pertama, planet yang pertama paling dekat dengan matahari ialah Utarid. Yang kedua Zura. Yang ketiga Bumi. Yang keempat Marikh. 5 Mushtari dan yang akhir sekali ialah Zuhal. Okay. So planet yang akhir ni kurang dapat cahaya matahari dan mungkin dianggap sejuk. Sejuk di situ kan. Jadi bumi ni just nice tengah-tengah. Just nice tengah-tengah, so sederhana. Ada sejuk, ada panas. Okay. Kepler pula. Kepler ahli astronomi yang mengubah suai model heliocentric dengan matahari berada pada satu daripada dua titik fokus. Sepunya pada orbit elips planet mengikut hukum Kepler. Okay, dia buat macam pinggan. Sebelum ni macam ni, matahari ni nampak macam matahari kat depan lah. So planet-planet ni semakin lama semakin jauh. Yang ni dia buat dalam bentuk bulatan. Dan di sini juga dalam bentuk bulatan tapi dari segi macam nampak pinggan. Yang ni nampak macam bulatan yang awak main dart tu kan. Okay, so itu Kepler. Kepler mengatur orbit ellipse planet mengikut hukum Kepler. So Utarid, Zura, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan juga Neptune. Okay, so kita nampak macam dah selesai untuk topik 9. Topik 9 telah selesai. Okay, nak cuba jawab soalan tak? Kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Kita tengok topik 9. Soalan topik 9. Cuba. Okay, sorry saya gerakkan kat situ pening kepala awak. Okay, kita tengok soalan yang akhir ni. Bawah topik 9. Cuba tengok. Which one? Okay, cuba yang ini. Okay, ini dia soalan. Okay, kita ada lebih kurang 10 minit. Okay, antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan tentang matahari? Siapa nak jawab? Boleh jawab guna mic ataupun type. Okay. Yes. Apa jawapan untuk nombor 1? Ini adalah
untuk gerak gempur 9, cuaca angkasa lepas. Bukan cuaca bumi ya. Cuaca angkasa lepas. Apa dia jawapan untuk nombor 1 nombor 1 A pula. Apa untuk jawapan untuk nombor 1? B. Ada ramai ni, ada lebih kurang 3 orang. Cuba jawab. Nafizul. Nafizul, B. Okey, Nafisatul. B, lain-lain. Apa jawapan yang lain? B. Mana? Wan. Wan, apa jawapan? B. Hafizatul jawab. Saya nak tengok siapa lagi ada dalam grup ni. Adam bro. Adam Ishraf. Ramai Adam ni. Adina, Ain, Aiman, Loga, Muhammad Encik Azman. Okay, Nafizatul, Nur Rozain, Kalisha, Quratul Aini dan Sanjif Selvakum. Okay, cuba jawab. Boleh? Cikgu. Apa nak jawab? Saya Okay, ingat A. dia tunggu lama tak jawab. Tak nak cuba? Awak tak nak cuba jawab? Okay, jawapan Nafizatul betul. B, very good. Loga jawab A Okay, cuba tengok. Kita tengok sini. Antara pernyataan berikut yang manakah penerangan tentang matahari? Oksigen dan karbon dioksida merupakan komponen gas yang utama dalam matahari. Mana ada oksigen, karbon dioksida? Gas apa ada kat dalam ni? Dahsyat ni. Meletup-letup ni. Gas apa? Okay, B. Matahari dikelaskan sebagai bintang. C. Matahari tidak dapat menghasilkan tenaga haba. Matahari tidak dapat menghasilkan tenaga haba. Ini for sure salah ni. Matahari lebih kecil daripada bumi. Salah. C salah. D salah. Okay, mungkin you have problem dengan A dan B kan. Tapi I'm sure that bukan oksigen dan bukan karbon dioksida di permukaan matahari ya. Okay, jawapannya adalah B. For A, Bangkok, B. Okay, kita tengok pula. Rajah di bawah menunjukkan struktur matahari. Rajah di bawah menunjukkan struktur matahari. Antara struktur berlabel A, B, C, D, A, B, C atau D, yang manakah merupakan teras? C. Teras, yang mana satu? Jawapan? C. Boleh guna mic. Okay. Loga dah sedih dah. Tak apa Loga, it's okay. Worth trying. Daripada awak tak mencuba. Okay. Cacing. Jawapan? Kalau Cacing. teras ni biasanya kat bahagian dalam sekali. Betul tak? Teras ni biasanya dekat bahagian dalam sekali. So kalau awak tengok bahagian dalam sekali ni ialah C. C ya, jawapannya ialah C. Betul. Nafisatul, betul lagi. Okay, so kita tengok lagi untuk nombor 3. Jangan give up untuk mencuba menjawab ya. Antara struktur matahari berikut yang manakah paling panas? A, teras. B, corona. C, Fotosfera. fotosfera. D, kromosfera. Fotosfera. Kalau Corona. bumi lah, kat mana paling panas? Kat luar ke kat dalam? Kalau bumi. Dalam kot. Bumi. Luar. Bumi for sure bahagian dalam kan? Betul tak? Bumi mesti bahagian dalam. What is this? Sorry. Okay, saya Hello? Ada suara? Antara struktur matahari berikut yang manakah yang paling panas? Corona, cikgu. Corona. Okay. Teras. Kan saya tanya tadi. Saya tanya you tadi kan. Kalau bumi, bahagian mana paling panas? Luar ke dalam? Dalam. Dalam. So dalam maknanya teras lah. Okay, Teras. jawapan betul. Jawapan dia A, teras Okay, A untuk nombor 3. Okay, nombor 4. Maklumat di bawah adalah berkenaan struktur matahari. Lapisan dalam bagi atmosfera matahari
Suhu kira-kira 6,000 darjah Celsius. Cahaya matahari yang dilihat dari bumi. Antara berikut yang manakah struktur matahari tersebut? Fotosfera. A. Corona, B. Fotosfera, C. Kromosfera dan D. Magnetosfera. B. Kromosfera. Oh, ada kata kromosfera ni nombor 4. Ada kromosfera, ada B, fotosfera. Magnetosfera awak dah pangkah dah, tak betul. Kan? Corona tu apa? Corona tu benda yang meletus tu kan? Yang meletus tu. Okay, so saya kata antara B dengan mana? B dengan C. Yang mana satu betul? Fotosfera ke kromosfera? Cahaya matahari yang dilihat dari bumi. Suhu kira-kira 6,000. Lapisan dalam bagi atmosfer. Lapisan dalam Lapisan dalam bagi atmosfera. Atmosfera matahari. Bukannya kat luar. Jawapan? Okey, saya bagi jawapan boleh? Jawapannya ialah B, fotosfera. Cek balik fotosfera. Saya nak cek balik dekat nota jauh sangat. Saya kena pergi jauh jadi takut tak jumpa yang ni pula. Okey? Alright, tak apa. Awak cek balik Cek balik dalam buku nota kamu. Alright. Dah selesai ke? Belum lagi kan? Ni kenapa dah C dah? Okey. Saya dengar ada suara. Okey, so nampaknya sampai nombor 65. Lepas tu dia lompat pergi nombor 69. Oh, banyak ni. Tertinggal ni fotostatnya. Tapi bukan saya yang photostat. Okey. Alright, ni dah tertinggal banyak ni Okey, nanti saya tanya balik. Okey, tak apalah. Kalau begitu, kita pergi kepada bahagian mana ni? Bahagian C. Okay, kita cuba jawab. Sekarang pukul berapa? Ada 5 minit lagi. Ada 2 minit lagi Siapa nak cuba jawapan ni? Cuba jawab. 2 contoh fenomena yang berlaku di permukaan matahari. Apa dia? Siapa nak jawab? Zon reditasi. Ya? Zon reditasi. Zon reditasi. Okey. Dia nak tahu apa yang berlaku di permukaan matahari. Ranul. Tumpuk matahari. Yes. Itu jawapan yang pertama. Okey, tumpuk matahari 2 contoh fenomena antaranya lah. Tumpuk matahari betul. Lagi? Semarak suria. Semarak suria. Okey. Ataupun disebut sebagai nyalaan suria kan? Semarak suria ataupun nyalaan suria. Yes. Lagi? Apa lagi fenomena yang berlaku di permukaan matahari? Cikgu, mungkin berlarutan. Memang berlarutan benda ni. Memang dia berlarutan. Dia tak akan padam sampai hari kiamat. Sampai semua planet-planet semua akan berlanggar antara satu sama lain kan. Akan meletup semua. Tu baru dia stop. Okey. Angin suria. Satu lagi kan? Angin suria. Nyalaan suria, tumpuk matahari ataupun angin suria Okey, 2 contoh fenomena. Okey, untuk nombor 2. Nombor 2. Kita dah sampai masa, tak apa. Mungkin kita stop sampai sini soalan kita yang terakhir di sini. Mengapakah lapisan korona matahari tidak dapat dilihat daripada permukaan bumi pada hari biasa? Apa jawapan dia? Mengapakah lapisan korona matahari tidak dapat dilihat dari permukaan bumi pada hari biasa? Sebab
Siapa nak bagi tahu saya sebabnya ialah itu apa? Lentingan jisim corona. Boleh? Saya rasa boleh kot. Lentingan jisim corona. Okey, salah satulah deh. Betul juga. Angin suria, lentingan jisim, nyalaan suria, tumpuk matahari, semarak suria, angin suria, semua tu berlaku ya. Okey, apa jawapan untuk nombor 2? Mengapa lapisan korona matahari tidak dapat dilihat daripada permukaan bumi pada hari biasa? Sebab, siapa nak cuba? Okey, ni last untuk hari ni kan. Okey, saya bagi jawapan ya. Okey, kerana cahaya yang sangat terang daripada lapisan fotosfera menghalang kita daripada melihat lapisan korona matahari. So, awak tahu di situ benda yang menghalang kita daripada melihat melihat lapisan korona tu adalah terhasilnya lapisan fotosfera yang menghalang kita daripada melihat lapisan korona matahari. Lapisan fotosfera ya, menghalang kita daripada melihat lapisan matahari. Itu jawapan ya untuk nombor 1 bahagian 2 ni. 1A2. Okey, so nampak kita dah sampai masa. InsyaAllah kita akan sambung balik perbincangan kita mengenai soalan-soalan lain. Awak boleh dapat soalan ni daripada WhatsApp group. Okey, saya masukkan dalam WhatsApp group tadi ya. Alright, so sehingga jumpa lagi, saya ucapkan terima kasih pada semua yang kekal berada dalam grup ini. Saya ucapkan selamat malam dan selamat maju jaya pada semua pelajar-pelajar. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, jumpa lagi. Terima kasih, Okay, bye-bye. Okay.